Tolong bunyi sikit. Maksud saya bunyi tu cakap-cakap lah sikit. Interrupt sikit. Nampak tak? Nampak tak Doktor. Okay. Saya kadang sebab saya agak tak berapa stable sebab saya punya situasi sebab dia drugs ni very very sangat bahaya. Drug ni yang saya makan ni memang sangat bahaya lah. Hanya doktor pakar je boleh prescribe. Dan agaknya dia doktor pun sekarang ni stres. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk topik ni saya akan bagi tapi saya memang purposely tak bagi yang recording dulu. Recording sebab saya tak buat melalui Webex, saya buat yang lain. Tapi saya nak you baca dulu, faham biar you susah sikit. Tapi next week saya bagi dua. Saya bagi dua terus. Okey, saya nak cover TB cash flow dulu. Lepas tu next week baru saya bagi. Sebelum saya masuk tu. Tapi you baca dulu. Cuba susah sikit lah. Okey, topik ni dia cover leverage dan struktur modal. You dah belajar modal kan? So yang penting dia yang untuk objektif yang pertama ni kena faham terma-terma, faham hadam. Bila orang cakap leverage, kalau bahasa Melayu pun leverage juga dia letak J belakang. Leverage. Saya pun tak tahu translation untuk leverage. Tapi biasa saya cakap bahasa Melayu pun L-E-V-E-R-A-J. Leverage, capital structure, struktur modal ni, modal you terdiri daripada debt and equity. Kalau struktur modal tu combination lah, mix of debt and equity. Break even, ni tak tahu kalau break even ni mesti tahulah orang accounting, kalau belajar management accounting memang ada. Operating break even, operation yang melibatkan cost, yang break even, pula modal lah kan. Lepas tu effect and the effect of changing cost on the break even lah. So you akan belajar konsep-konsep daripada ni, terma-terma ni, term ni. Jadi you kena faham apa keywords dia. Ini sangat penting tau. Bila ada student dia bentang PhD, saya tiap-tiap minggu ada Viva. Saya memang kelang kabut. Yang hari tu UMK last Viva, saya nak Viva tu saya memang pening ubat tu. Saya tak tahu apa. Saya jadi lambat baca. Dah lah hidup saya bergantung pada otak. Kalau Tuhan tarik saya sampai menangis saya. Saya tak boleh sebab saya tak tahu ubat tu. Sebab Alhamdulillah yang chair tu pun saya ada 3 lagi TC. Ada 4 TC berderet-deret. Lepas tu nak jadi chair. Lepas tu macam student lah. Contohnya bila student tu dia accounting betul dia buat finance ke. Tapi dia buat peringkat PhD. Tapi peringkat asas tu dia buat, dia kaji capital structure. Dia buat PhD. Tapi actually yang basic tu dia tak berapa faham. Jadi you boleh detect situ. Jadi kena contohnya bila you nak buat apa-apa benda pun especially kalau research ke, you kena faham definition of term tu very clear. Operational, how you operational. Apa term tu, apa maksud dia, dok bahan gambar. Jadi sebab tu you kena ada feel. Banyak sangat student dia bila you tak clear asas, you tak kemas, bila you atas macam rumah lah kan. Kalau you punya basic tu macam sengit lah apa, you buat you sambung rumah comel pun dia jadi tak comel. Dia punya foundation tu, dia punya framework tu. Dia sangat penting. Kalau kita ngaji pun pakai asas tu kan, panjang, pendek, sebutan, makhraj. Itulah. Lepas tu yang kedua pun yang ini lebih pada konsep dan pemahaman sebelum masuk pada formula. Dan yang keduanya ialah kepada yang sebelum masuk pada pengiraan. Tapi pengiraan pun dia kena faham konsep yang melibatkan operating leverage, OL, FL, financial leverage, dan TL, total leverage. Dan ini semua relationship ni kita ambil daripada apa you punya income statement. Income statement, jadi bila saya sebut income statement, you tahu dah, dia start daripada sales revenue. Okey, dia punya items bawah minus cost apa. So, dia akan dapat yang last kali kan. Dia kalau untuk yang ni pada earning kepada pemegang saham, EPS, earning untuk shareholder. Lepas tu types of capital. Kalau kita tak sempat habis, kalau saya rasa saya tak tahan, saya akan stop. InsyaAllah by Saturday saya akan get fit lah sebab
Dia dah bagi ada beberapa, insyaAllah by Saturday saya rasa saya dah fit. Jadi mungkin Saturday kelas ni agak lama sikit lah. Kalau saya rasa baik hati sikit, saya akan bagi lepas kelas Saturday tu yang Loom punya recording tu. Tapi kalau saya tak tahan nanti saya akan stop lah. At least you dapat key points kat sini. Okay? Boleh Boleh doktor. Okay, yang ini capital structure theory. Tak apa, kalau you tak ni kita go clearly. Yang submission tu, kalau untuk tutorial tu, kalau you dah decide among your two groups ni, you submit awal, saya akan bagi you punya key answer. Tapi kalau ada group yang lambat, saya tak boleh bagi key answer. Saya letak point dia minggu ujung sebelum tu. Tapi kalau you able to submit dalam masa bukan minggu depan, tak sempat minggu depan sekali lagi, maknanya minggu ke-14, minggu ni 13, minggu 14 kan, minggu depan last lecture ke? Minggu depan ada lecture. Maknanya kalau you sempat ujung minggu lepas ke, saya boleh bagi jawapan lepas tu. Tapi kena make sure semua submit dulu. Sebab once semua dah submit tutorial, baru saya stop, saya boleh tutup sistem lah. Saya pun tak letak lagi. Sekarang baru saya letak esok lah. Malam saya kena rehat. Doktor kata malam kena rehat. Okey. Untuk capital, sebab saya bagi soalan tu agak sebab saya nak you buat latihan untuk final. Tapi kalau tak, you bagi je soalan, nanti sebelum final, bila semua dah tutup, saya akan bagi you punya dia punya, bukan jawapan yang direct lah. Saya pun tak ada jawapan yang ni. Yang saya bagi kat you tu. Dia tak ada, kat belakang pun lain yang dia bagi pun tak sama. Actually, saya kena buat sendiri. Mungkin saya tulis tangan jugalah. Saya tak dah lah nak tarik-tarik. Saya tulis tangan yang agak you boleh baca. Tulisan tangan saya pun bukan not readable sangat lah kan. InsyaAllah saya bagi. Saya boleh baca doktor. Yang penting cantik. Ada student tulisan dia cantik tapi tak boleh baca, problem juga. Okay, untuk final saya nak handwritten. Saya tak mau bertype. All must be handwritten. Untuk kelas saya. Saya tak nak bertype. Sebab ada berlaku untuk ni student dia share jawapan yang bertype. Saya nak tulisan tangan you. Jawapan pendek yang tu tak apa. Saya nak bertype. Kalau siapa yang dia macam dah copy, dia copy paste, lepas tu dia dia submit, bertype pula, bertulis tangan sendiri. Kalau dia hantar yang bertype, saya tak makin langsung, automatik kosong. Ni saya bagi tahu awal, nanti saya tolong sampaikan siapa yang tak datang lah. Kena tulis tangan. Kalau yang walaupun jawapan dia betul 100% betul, tapi kalau dia copy, dia tulis dengan komputer, lepas tu dia letak kat tu, saya nak tulis tangan ya. Even you kena draw, you draw by hand. Okay. Yang ni capital structure teori lah, banyak teori. Sebab bidang TC saya memang capital structure. Dissertation ni memang kalau dalam finance dia satu bidang, macam you belajar earning management, reporting, it is an area. Kalau dalam accounting, dalam finance pun capital structure ni dia besar sebenarnya. Dia boleh jadi satu bidang baru pula bawah finance. Corporate finance lah kalau orang tu pergi pada corporate finance. Okey, yang ini kita nak tentukan yang optimal capital structure guna graphical. Cost dengan capital function lah. Lepas tu guna yang model zero growth. Yang ini yang ada soalan yang kedua tu, EBIT, EPS approach to capital structure. Mungkin saya tak sempat habis kat sini. Jadi saya akan continue hari Sabtu. Jadi you baca dulu sendiri, try sendiri dulu. Lepas tu yang ini dia lebih review lah. Macam mana hubungan capital structure dari segi risk dia dan return dia kepada dia punya value lah. Kenapa pentingnya capital structure ini kepada nilai firma. Ini ada soalan yang kedua. Yang soalan yang pertama tu dia cover yang ini. Yang multiple approach ni, yang objektif yang ni. Jadi dia dah tu lah. Sebab you nak tentukan guna ni. Rasanya lah soalan yang kedua tu. Saya dah tukar soalan. Inilah dah cover a bit lah, mungkin tak tahulah soalan final macam mana. Okey. Leverage. Okey, kita pergi bahagian pertama, leverage. Leverage ni merujuk kepada effects. Effect
effect fixed cost. Refers to the effects of fixed cost have on the returns, kesan fixed cost terhadap return shareholders return lah. Returns that shareholders earn. Yang ini you kena tahu what is fixed cost. You jangan hafal gitu. Kesan fixed cost ke atas pulangan pemegang saham. Jadi fixed cost ni apa? Dan dia cakap kat situ, higher leverage generally results in higher, maknanya high leverage, high returns for shareholder, earning per share lah. Earning per share. Itu yang pulangan pada pemegang saham. Tetapi dia volatile return tetapi dia lebih berrezeki. Maknanya you banyak guna fixed cost, you punya generally you punya return pada shareholder lebih tinggi, tapi dia lebih volatile, dia lebih risky. Volatile ni maknanya dia punya kadar kemerowapan tu dia tak stable, dia boleh turun naik yang tu lah. Kalau you boleh nampak apa? Tangan saya mana you nampak kan? Volatile. Turun naik dengan cepat. Dia boleh turun, boleh naik dengan dia tak berapa stable. Saya dah ada cakap dulu masa kita belajar risk and return. Jadi yang you kena tahu di sini ialah fixed cost. Fixed cost ni ialah kos yang tetap kan? Kalau you tengok dekat page 600, kalau you ada textbook, saya sangat suka kalau you baca textbook juga. Kalau you, tapi ni berdosa lah. Tapi hopefully in this group lah, kalau you boleh scan, kalau chapter yang masuk final saja baca please. It will help you a lot. Saya rasa honestly kalau saya as a student at your level, undergraduate, bagi saya slide saya rasa tak puas. Saya rasa takut saya tak cukup baca nanti, especially soalan-soalan yang MCQ, takut ada yang soalan yang biasanya kira-kira ada soalan last yang dia apply. Mungkin saya tak boleh bagi tahu direct soalan, tapi dia apply, dia kena guna sebab kita nak cari student yang okay, bagus kan. Jadi soalan tu dia agak tricky. Jadi you kena baca textbook. Dia direct, dia tak ada nak tricky sangat. I don't think they will make yang soalan yang high level, yang tricky punya. Dia cuma dia agak perlukan tu. Sebab soalan yang pertama yang saya bagi, soalan yang last kali F tu, dia agak mencabar lah. Sebab itu soalan integrative problem. Dia punya level yang tinggi lah sikit. Sebab dia you kena fikir sikit, you kena macam cuba jaya, you kena manipulate the formula. Fixed cost ni, kalau you nak detail, you boleh tengok dekat textbook, dekat muka surat 600. Tapi dia tak ada dekat slide. Kat slide dia hanya letak macam ni lah yang saya tunjuk kat screen ni. Fixed cost ialah cost yang dia tidak naik ataupun turun. Do not rise and fall with changes in sales, in firm sales. Maknanya, firms have to pay fixed cost ni sama ada whether business condition are good or not, or bad lah. Cost tu ada. Kadang you beli mesin nak cetak t-shirt kan, tiba-tiba you cetak 10 t-shirt, you kena bayar kos untuk mesin operate, untuk maintenance. Maknanya kos untuk you cetak 10 helai t-shirt dengan kapasiti mesin tu untuk cetak 200 t-shirt sama je. Itu fix lah. Pemahaman saya lah. Hopefully it is correct. Jadi you faham kesan fixed cost tu. Jadi cost yang ni ialah cost operasi lah. Bila you dah ada fixed asset you ni, you kena bayar juga. Walaupun you tak keluarkan barang you, macam kalau katakan you bayar rental ke, operasi cost, dia kata kat sini, this cost may be operating cost such as those incurred by purchasing and operating plant and equipment. Contoh tadi mesin tadilah, fixed machine you nak print t-shirt tu. Yang kedua ni ialah financial cost. Yang ini, dia ada lagi, dia are commonly lah ni. Operating cost dengan financial cost. Financial cost ni maknanya fixed cost yang you kena bayar. Contohnya interest payment. Katakan you nak beli mesin ke ataupun benda yang berkaitan dengan production tu, yang tu you guna debt. You kena bayar lah. You guna ke tak, you dah buat loan kan.
you kena bayar interest payment. Itu financial cost. You kena bayar tetap every month. Macam you beli kereta, you guna kereta tu, you lenjang kereta tu hari-hari ke, you simpan dalam garage, you pasang ubat nyamuk, tak nak dia bagi apa, you kena bayar monthly punya kan. You guna ke tak guna. Yang ini interest payment. Contohnya lah, operating cost dengan financial cost. Fixed cost ni you kena bayar preferred dividend interest. Kalau katakan you issue preferred share, you kena bayar dia punya dividend interest tu tetap. Dia seolah you bayar interest lah. Jadi basically we can say that firm yang ada higher fixed cost, dia punya leverage dia akan lebih tinggi lah. Sebab refers to the effect of the fixed cost. Generally, leverage magnifiers. Leverage ni penggunaan fixed cost ni, cost ataupun expenses bagi dia punya production tu lah. Pesan penggunaan fixed cost ni tadi, cost tadi, operating dengan financial cost, dia akan meningkatkan return pada shareholders. Tapi at the same time, dia juga memberi risiko. Sebab bila you tingkatkan dari segi you punya risiko untuk you tak boleh bila you tak boleh buat sales ke, dia ada risk lah situ. Alright, ini yang kalau you nak details lagi you boleh baca. Bila you baca tu you try to quick reading lah, highlight, baca sekali tu mungkin slow, kena tu lepas tu fahamkan idea tu, jadi senang kan. Slide ni will guide you lah isi penting. So you dah faham what is leverage. Jadi kalau soalan tu tanya definition what is leverage, you kena ada effect, kena ada perkataan fixed cost, kena ada perkataan ni. Yang ini untuk conclusion. Ini kesimpulan umum, boleh masukkan. Okay, OL, operating leverage. OL ni hubungan antara sales dengan sales revenue. Sales revenue maksudnya kuantiti ni berapa unit darab price punya sales revenue sini. Jadi you highlight sini kan, sini dengan dia punya turning point dia dekat EBIT. Atas dia say yang ini. Jadi dia ada cost, ada dua jenis cost sini. Dia akan beri tu, you nak faham tu lah. Kalau ini OL, sebab tu dia buat begini. Relate to relationship, yang atas sekali dia sales, yang bawah untuk operating leverage ialah earnings before interest and taxes atau earning from operation lah, profit from operation ni. Atau kita panggil operating profit. Yang ini FL, financial leverage pula antara EBIT dengan EPS. Kalau you tengok kat sini, EBIT dekat sini, EPS dekat sini. Dia punya cut off kat sini kan. Itu financial leverage. Jadi nanti bila you buat formula, you faham konsep. Dia ada secara, yang ini secara konsep, nanti secara tu, actually benda sama je. Bila you masukkan numbers tu, case tadi. Tadi kan soalan pertama tu you kena kira OL, FL dan total. Total ni you darab. Bukan you campur, you darab. Total is the combined effect. Combined effect of OL, operating leverage dan financial leverage. Lepas tu terma capital structure. Tadi FL kan, TL, total leverage pula macam mana? Total leverage ialah hubungan antara sales revenue dengan EPS. Faham tak? Kalau OL dia ambil atas sekali sales revenue dengan EBIT kan, dia berhenti sampai operating profit. Lepas tu financial leverage dia start EBIT sampai yang last sekali. Nanti you tahu. Dalam ni item yang penting lah, you kena tolak apa, baru you dapat earning per share.
earning before you tolak interest, you tolak tax, you tolak preferred stock. Interest ni yang sebab nanti dia akan melibatkan fixed cost dengan variable cost kan. Yang ni you dapat operating sebab leverage daripada operating, leverage financial dan total leverage. Total combined effect of operating dengan financial leverage. It relates relationship between sale yang atas sekali tu dengan EPS yang bawah sekali tu. So dia macam dia gabung, dia combine dua tu. Okay. Lepas tu term yang seterusnya ialah break even. Break even ni dia to determine the level of operations necessary to cover all costs. Kat mana dan evaluate the probability associated with various level of sales. Dia panggil cost, volume, profit analysis. Break even analisis pulang modal kan. Various level. Say 500 berapa you punya analysis cost, you punya quantity, you punya dari segi amount lah, profit berapa. Kalau kita panggil break even point, ini break even analysis, break even dari segi operasinya ialah sebab earning before interest and tax kan. Mana operating break even ialah bila you punya earning ni you equalkan dengan kosong. Maknanya balik modal lah. Kalau cakap senang balik modal dah. Maknanya you dah cover cost tapi tak untung lah. Sebab earning before you dah, sebab you dah tolak you punya cost of goods sold, lepas tu you tolak dah operating expenses. Dah dapat lah tu sebelum you minus interest, taxes dan other yang fixed punya tu lah. Okay, operating break even. Dan di sini ada actually equation dia satu je. Okay, macam mana kita nak kira break even ni? Kita nak analisis break even guna kaedah algebra lah. Approach yang pertama. Sekejap saya nak muntah. Saya punya feed saya dalam 30% je. Tak berapa boleh nak fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk EBIT. Doktor, untuk yang kira-kira ni boleh KIV dulu tak? Sebab saya rasa nanti kita boleh discuss balik untuk masa dalam buat. Boleh, saya boleh continue insyaAllah 1 jam lah. Saya berhenti jam 4. Kalau tak doktor sambung. Sambung terus dekat capital structure terus. Yang belakang terus. Sebab ini dia relate. Dan ini yang core punya chapter ini. Yang capital structure tu dia elemen point yang kedua. Sebab kalau you tak faham yang ini, actually kalau you buat soalan capital structure nanti kan, saya kalau saya buat soalan, saya akan keluarkan soalan ni juga. Lepas tu je soalan yang ke belakang tu baru dia akan tanya. Sebab kalau dia tak buat soalan ni, macam dia terus tu macam agak macam kesian lah akan student kan. Macam dia ini yang antara yang key one intipati bab kan. Ada bab tu dia macam panjang tapi sebenarnya setiap bab dia ada. Okay, don't worry, I'm okay. Don't worry. Kalau saya tak okay saya akan bagi tahu. Saya bukan jenis itulah. Okay, EBIT. EBIT ni kalau you tengok yang ini kan you boleh relate pada you punya income statement tadi. P and Q ini ialah sales revenue. FC ni ialah fixed cost. Fixed cost ialah cost of goods sold tu. Ni yang VC, variable cost times Q, this is a variable operating cost tu cost kan. You boleh check kat sini. Check kat sini. Si revenue si maksud si berapa unit you jual t-shirt, katakan 10 unit dengan harga RM2 sehelai. Jadi you dapatlah hasil jualan tu kan. Lepas you tolak dekat fixed operating cost FC dan you letak you minus dengan operating cost, variable cost yang berkaitan dengan keluaran unit lah t-shirt tu. Mungkin variable cost yang dari segi cat ke apalah you beli kan.
So you akan dapat EBIT. Okay, di sini. Yang ini actually equation ni yang paling penting. Yang equation 13.2 ni dia rearrange daripada formula yang asal ni. Yang ini dia buat formula sebab ada soalan yang kedua tu refer to equation 13.2, maksudnya yang asal dia susun galuh dia daripada 13 yang inilah, 13.1 tu. Jadi boleh faham lah EBIT ni kan macam mana dia dapat EBIT tu. Yang ini dia keluarkan Q, maknanya yang FC ni fixed cost dia letak ke belakang sebab dia nak tentukan kuantiti dia kan, sebab break even. At berapa unit you jual t-shirt tu, you pulang modal nanti. Jadi dia nak keluarkan Q. When EBIT earnings you before interest tax sama juga RM0. Okay. Bila you punya earnings ni equals to RM0. So yang ini you rearrange the formula, so you keluarkan Q, you dapat P ni yang ni pun Q buang. Jadi P tinggal P saja, P minus VC. Ni pun tu balik, you dapat yang inilah. Dan yang dia dapat yang ketiga, yang inilah. Ini tiga lah, maknanya 13.1, 13.2 and 13.3. So dia yang ini dia tu balik. Maksudnya yang darab ni bila Q ni dia sebab bila you dapat EBIT equals to Q versus QP minus VC minus FC, you samakan dengan 0. Kan? Bila yang 0, jadi you akan keluarkan ni berapa kuantiti ni. Bila EBIT sama juga, you nak tahukan kuantiti dia. Q apa ni? Jadi yang ini ialah Dia panggil MC doktor. yang ini kan lepas you yang ini kalau you nak kekal, kalau pindah kat sini kan. Saya you tak boleh pindah ke sini sebab nanti dia jadi negatif kan. Jadi UFC ni yang jadi positif, FC over price VC yang equation tu lah. Macam mana dia dapat yang ini? Saya hanya guide you untuk buat soalan tu. Boleh? Fixed cost minus untuk dapat Q ni. Sebab formula ni you buka pun buku formula. Sebab it is open book. Jadi key formula siapa boleh tu tak? Volume. Ada yang on. Okay, yang bila you ni add quantity berapa? Sebab ada soalan example dia tanya ni. Yang inilah. Dia guna yang ini equation 13.3. Tapi 13.3 dia dia derive daripada formula 13.1 itulah. Soalan yang pertama yang saya bagi tu, yang ini lebih simple lah. Dia sama je, dia punya template dia. Cheryl poster, a small poster retailer has a fixed operating cost 1,500. Dia punya price per unit RM10 per poster, variable cost poster. Setelah dia dapat titik pulang modal dia, break even point dia ialah pada Q 500 unit. At sales BEP dia break even point. At sales of 500 unit, the first EPS equal 0. Yang ini BEP, break even point. Dia kena jual 500 unit poster baru dia boleh cover all dia punya cost tu. Kalau dia less than 500 ni, Q dia rugilah. Kalau dia jual 550, dia dah buat untung. Yang ini dia nak jadi boleh fahamlah formula tu, yang equation tu. Sebab ini dia punya key nanti dan dia nak key. Iaitu secara algebra, secara grafika, ini dia nak tunjukkan bila EBIT ni equals tu lah. Masa EBIT equals to 0,
total maknanya you punya cost or dari segi total operating cost or cost from cost daripada operasi, iaitu fixed cost plus dengan variable cost, dia sama dengan sales revenue, iaitu pada titik di mana EBIT equals zero. You tak buat untung pun operasi, because you punya hasil jualan sama dengan total cost daripada operasi. Dia cakap macam pusing-pusing lah kan, kalau you baca ayat ni. Boleh faham tak? Betul. Bila you punya hasil jualan sama dengan total cost operasi, itulah berlaku, maksudnya you break even point. Dia nak cover tu lah. Secara grafikal dia tunjuk. Yang tadi tu secara algebra pengiraan you nampak unik. Yang ini secara you draw the graph lah, you draw the graph ni. Yang ini you ada 3 benda penting, iaitu total operating cost. Yang ini fixed cost. Total operating cost, fixed cost campur dengan variable cost. Start daripada sini dia dah. Yang garis hijau ni ialah Variable cost. operating cost lah. Maknanya total lah. Fixed campur dengan variable. Dan yang ini sales revenue. Jadi bila you nak draw graph, kalau dalam final ada, you kena cari key point. Sebab yang ini yang saya akan tick markah. Dan yang satu lagi, fixed operating cost. Maknanya yang ini saya tahu fixed. Yang ini total. Total maknanya dicampur yang ini kan. Dekat titik ni, so you kena cari titik yang itulah bila you nak draw. Titik ini ialah you dapat pada Q sama juga 500 ni. Yang ini 500. Kosong. Bila you punya EBIT equals to 0. Kalau bawah ni EBIT ni kurang daripada 0. Yang ini EBIT lebih besar daripada 0. Maknanya pada this point you punya sales equal dengan total cost. Sales revenue lah, hasil. Okay. Revenue sama dengan tu kan. Pulang modal, hasil macam you buat bajet lah. Bajet, kalau deficit bajet maksudnya belanja lebih banyak daripada hasil. Cost tu maksudnya you punya expenses lah. Okay, ni break even analysis. Ini secara you tunjukkan grafik lah. Kan, you illustrate secara ni. Ni tak ada apa dah lah. Tapi ada perkara-perkara penting yang you kena ingat lah, yang berkaitan dengan kenapa tu kan. Yang ini. You tengok slide ni. Kesan dia changing cost and operating break-even point. First is to the number of variables. Operating break-even, fixed operating cost dengan VC. Lepas tu yang ni point yang pertama, dia ni. An increase in cost technically the operating break-even point, whereas increase in sales per unit akan decrease the operating break-even point. Apa maksud dia? Yang ini sebelum kita masuk kepada operating leverage dengan financial leverage apa. Apa maksud dia? Yang ini kalau you nak faham sebelum dia cakap ayat ni, saya suggest you tengok dekat page 600. Yang dia cakap pasal table 13.1 tu, table 13.1 dia kat sini. Okay, table. Ya, ni yang tadi, yang graf tadi. Ya. Ini table 13.1. Dia kata relate operating leverage ialah the relationship yang awal tadi between firms sale revenue dengan dengan EBIT kan, iaitu operating kan. Kalau yang untuk operating leverage, hubungan antara sale revenue dengan EBIT yang ini.
when cost of operation, cost of operation dari segi cost of goods sold dengan apa, kita boleh dengan you punya operating expenses ni, kalau dia agak fix lah rasanya, maknanya dia cost ni dia tak banyak berubah lah, maknanya cost ni dia macam you nak buat apa saya pun ni tak mari mikir. Dia you ada agak direct relationship. agak tetap cost ni dia tak, dia stabil, dia macam dia tetap, Boleh dia kawal. agak tetap lah. Maknanya sebarang perubahan, kata you jual barang tu, ni dia tak beri kesan. Kalau you jual banyak ke jual sikit je, cost ni tak banyak berubah. Katakan you cetak t-shirt 10 unit dengan you cetak t-shirt 200, dia punya kesan ke atas cost ni dia tak jadi lebih baik you cetak banyak kan. Katakan you cetak 100 unit 100 helai t-shirt dengan you cetak 2000 t-shirt, dia punya kesan ni dari segi dua-dua kos ni dia tak dia agak tetap je. Jadi rugilah kalau you cetak sikit. Maksud dia macam tu. Maknanya small changes in revenue will lead to much large in EBIT. Sebab yang ini tak banyak berubah tau dua kos ni. Tapi kalau you sepatutnya, kalau you patutnya cetak 2000 sehari. Tapi you macam tak berapa utilize, sebab kalau you cetak 2000 dengan you cetak 100, cost you punya dua-dua cost ni, cost of goods sold ni, apa untuk ni dengan operating cost ni dia tak banyak beza. So dia akan memberi kesan pada EBIT besar. Dari segi perubahan sebarang perubahan, sales revenue ni akan memberi kesan kepada EBIT. Sebab you cetak sikit ke cetak bangsa, dia tak ni, sebab dia sama je mental. Kita assume seolah dia tak efek sangat lah. Macam tu. In fact kalau you sikit pun you naik, kan you naik katakan daripada 100, you letak 150 unit. Yang ini sama je, jadi baik you naik dalam 50 helai je, tapi you punya cost ni sama je. Jadi kesan pada ini, lainlah kalau you cetak 100 unit dengan 150, dia ada beza. Yang ini akan naik sekali ganda ataupun setengah kali ganda. Itu maksud dia lah kalau you baca dekat situ. Dan untuk financial leverage juga, you boleh tengok financial leverage ni. Kalau you ada student, ada textbook, you boleh tengok dekat page 601. Financial leverage ni hubungan antara EBIT dengan EPS. Dalam tu dia ada interest, you ada taxes, dan you ada preferred dividend. Taxes ni dia akan berubah ikut you punya Pasal semasa punya rate. Kerajaan punya. Polisi kerajaan. Kalau dari segi interest ni dia agak fix dengan preferred dividend. You kena bayar cukai banyak ke, you kena bayar interest macam tu je kan? Betul kan? Sebab you punya taxes ni depends pada EBIT you kan? Kalau you banyak earning, you banyaklah kena tax kan? Tapi interest ni earning you, EBIT you banyak ke, EBIT you sikit je, dia basically dia fix. You kena bayar tu. You kena bayar interest. Yang ini penting untuk faham tau. Maknanya taxes ni dia bergantung pada, dia agak variable. Dia boleh turun naik ikut you punya EBIT. Tapi interest, payment dengan preferred stock dividend, dia sama je. Untung sikit ke untuk bayar, memang you kena bayar banyak tu. Alright, kalau you baca dekat tu lah. Itu key points lah. Dia nak menerangkan konsep tadi. Dia ada cakap lah masa awal tadi. Saya tertinggal sikit je lah. Dari segi item-item dalam income statement ni. Sebelum dia conclude yang ini lah. Okey, yang ini saya hold dulu sebab yang ini ni you bila you baca macam ni you tak boleh nampak macam macam you, tapi bila you tunjukkan melalui calculation baru maksud dia macam ni.
Okay, a first operating break even point is sensitive. Break even point ni ditentukan, operating kan ditentukan oleh EBIT kan. EBIT equals to 0. EBIT tu sama juga apa? Tadi kan P apa? P darab Q asalkan equation kan. Equation tolak fixed cost tolak variable cost. Ini item-item yang bawah EBIT. First operating breakpoint is sensitive to number of variables. Fixed cost, the sale price per unit, ni fixed cost, dia kata fixed cost, sales price per unit dan VC. Semualah 3 item lah dia sensitif. Bukan maksudnya sensitif apa, sebab yang membentuk EBIT ni adalah yang ini. Faham tak maksud saya? Faham kata? Sebab EBIT ni, komponen EBIT terdiri daripada benda ni pun, jadi dia sensitif lah pada ni. Sebab kalau yang ini ada berubah, dia akan efek EBIT ni. Hal lain tu dia tak ada kaitan nak efek macam ni. Macam you belajar 5 subjek. Kalau subjek, ada lagi subjek accounting yang semester 6 yang you tak ambil lagi. Tapi ada, ataupun ada semester 3, semester 7 yang ambil. Semester 7 ke dah pergi, tak tahu. Maksudnya subjek tu subjek kau tapi tak ambil, tak ada kaitan lah dengan you lagi. Kan? Untuk semasa sekarang lah. Itu contoh yang tak tepat lah contoh tu. Abaikan. Ya Allah. An increase in cost tend to increase the operating EBIT point. Cost ni yang ini, dua cost. Bila you baca ayat tu, you cuba relatekan dengan formula. Whereas an increase in sales yang ini, revenues ni, sales revenue akan mengurangkan increase dan sale per unit, sebab sale per unit kalau dia meningkat, dia akan, EBIT ni akan jadi kurang sebab you kena tolak kan. Faham tak? And increase, cost tu meningkat. Betul, harga dia naik kan. Bila harga naik? Ya. Operating, untung banyak. You seorang je kan ada dalam kelas ni. Orang lain ada tak? Ada ya, ada. Sudah accounting baik-baik. Yang perempuan dia, saya tersikit. Increase in cost, itulah maknanya dia akan, sekejap, saya macam keliru sikit. And increase, cost you meningkat, dua ni meningkat kan, jadi meningkat, you tolak, jadi nilai ni akan jadi turun. Kenapa dia jadi naik, increase operating break even point? Semakin banyak pengeluaran yang kena jual lah tu. BEP naik. Sebab kalau kos naik, harga dia tak. Okay, insyaAllah hari Sabtu ni saya nampak lagi lah. Saya malas nak drill sangat. Okay, hari tu, sebab hari tu saya dah tengok. Okay, operating break even. Operating break even ni ialah when EBIT equals to 0. Kita tengok gambar grafik ya. Pesan dia kat situ. Kita tengok kat situ kan. Ni operating break even dia kat sini ni. Yang dekat ni. Okay. Kalau you punya increase, yang ini increase, yang kalau fixed cost increase, yang ini pun increase. Ni samalah. Dari segi cost. Kalau dari segi unit sale, maknanya sale unit sama ada harga unit daripada RM2 you naikkan RM2.50 ataupun daripada Q you boleh jual 200 kepada 300 unit. Jadi dia akan menyebabkan break even point ni, BEP ni, dia akan turun lah. Yang pula modal. Kalau you dapat jual lebih banyak, so you punya break even tu lagi turun lah. Kan? Betul tak? Betul kan ni? Ada, kalau harga naik dia jadi sikit lah barang boleh jual. Tadi 500, kalau you meningkatkan harga ataupun 500 ni, harga you naik kan,
kalau untuk break even case yang Cheryl poster tadi, break even dia yang awal tu 500 unit kan, katakan, tapi harga dia, saya ingat harga dia RM2.5 contoh, semalam nak tengok slide yang depan tu, tapi tiba-tiba dia kata kita naik je lah harga RM3, kalau RM3 pun orang beli kan. Sekarang ni orang, sebab ada orang nak guna untuk misi banjir contohnya, orang akan beli t-shirt. So RM3. Jadi bila you naikkan price, automatic you punya untuk break even you bukan 500 unit dah, definitely akan bawah 500. Dia bukan atas 500. Betul tak? Betul. Dan yang untuk kos ni, you punya break even ni 500 sebab you dah naikkan harga, jadi unit you kuranglah sikit untuk dapatkan break even, dah bukan 500 unit. Okey, sekiranya fixed cost you, tadi fixed cost dia dalam 2,500 gitu kok. You tengok asal-asal kan. Saya hanya nak bagi you kefahaman maksud, sebab bagi saya ni penting kalau kita faham tu. Saya perasan, even anak saya, dia bila dia tak faham asal, dia buat soalan kada pecahan kan. Soalan tu pusing-pusing kok pimai tantu je. Tapi because dia tak faham dia punya formula yang asah tu, dia beri soalan 10, 20 soalan pun tak, padahal benda tula je kan. Ada anak saya seorang dia lemah matematik, saya pun macam kena sabar lah, macam alamak dia pun tak pusing-pusing sama je kan. Yang ini bila you naikkan kos, kos tu katakan kos 2,500, dia naik jadi 4,000. 4,000. Definitely bila kos tu menaik, you punya Q dia, you punya break even point 500 unit at Q sama je 500 unit ni, dah bukan dah 500, you kena jual lebih banyak daripada 500 BEP you. Sebab you nak cover fixed cost ataupun variable cost tu. Tak kira lah dia sama ada cost operasi lah. Sebab you bila you variable cost, katakan you kena beli kain putih untuk buat t-shirt. Dulu semeter RM1.5, lepas tu naik harga sampai RM2.5. Jadi you punya variable cost tu dah ni apa? Dah meningkat. Jadi you terpaksa tingkatkan kuantiti dijual. Dah kena jual lebih daripada more than 500. Kena kira balik lah. Bila you kira cost you, variable cost, fixed cost, you kira balik, you akan tahu tapi kita boleh agak dah you punya BEP ni bukan 500 Q dah. At Q equals 500 helai t-shirt tu. Ataupun tadi yang case ni poster. Itu maksud benda ni benarnya. Sensitivity of break even ke atas equation 13.1 tu. Dan soalan tutorial yang pertama tu A, B, C, D, E, F. Cuma yang ini baru di cover OL, operating leverage. Ni operating break even, semua break even. Ni break even kalau berubah ni kan, jadi 3,000 dia jadi 600 unit. Soalan tu dia main-main kat situ lah case tu. Dia ada increasing in fixed operating cost daripada 2,500 kepada 3,000. Tengok you see BEP dia, break even point tu dah jadi 600. Yang ini bila yang ini bila dia jadi, yang ini break even dia turun ni bila price dia tingkatkan harga. Harga per poster tu you naikkan harga. Jadi guna common sense je lah kan. Dah naik harga, jual kurang sikit dah cover cost. Gitu je. Yang ini bila cost naik. Ni cuma yang soalan ni dia pusing-pusing kat tu je lah. Cuma untuk clear tu you kena dalam final kena jawab, kena hati-hatilah sebab dia akan bagi you case tadi macam ni lah. Changes at sebab tu yang soalan tu multiple level of sales dengan you punya cost. Dia tulis multiple level, tahap yang berbeza-beza. Ini maksudnya. Ni simple example, tapi yang tutorial ni dia agak itulah susah sikit je, tapi sama je, dia tak adalah ni kan. Dia tulis multiple leverage measures and prediction. Leverage measure multiple lah, multiple leverage ni baru OL, belum pergi financial leverage lagi. Ini dia buat conclusion lah. Conclusion ni dia nak tu. Ni dia combine increase ataupun decrease je tak? Dia dari segi increase or break even tu,
dia bergantung kepada itulah kepada VC, VC dan juga price. Break even ni kan Q kan. Kalau yang ini meningkat, definitely yang ini kalau kita naikkan cost, ini akan naik kan. Kalau price kita naik, ini akan turun. Gitulah. Kalau harga t-shirt tu kita naikkan, ni dia turunlah bilangan kuantiti yang kita nak jual tu, nak capai break even tu. Kalau cost naik, ni pun kita terpaksa naikkan. Sebab cost dah naik kan, terpaksa harga seunit kekal. Tapi cost dah meningkat, sama ada fixed atau variable. Jadi you nak capai break even tu, you terpaksa increase more unit of sales lah. Sebab you tak naikkan harga. Gitu je. Dia more to common sense jugalah. Ni dia tak boleh dia ni. Lepas tu personal. Tadi dia tak cover lagi lah. Dia cerita pasal actually yang ini dia lebih pada break even analysis. Actually ini more to break even analysis lah, sebab break even analysis ni ialah dia melibatkan EBIT. EBIT ni you kena ingat formula EBIT ni dia cover PQ. Bila you tak boleh bayang PQ, you panic, yang ni relate dengan income statement. Sebab tu bagi saya pemahaman yang asas tu, dia flow of understanding tu dia kait tau. Sebab tu bila orang dia tak faham awal, dia jadi bolok ke dia. Kecuali you patah balik mencari daripada kalau saya student, saya suka awal-awal tu, faham molek awal. Kediam tu you bolok, you boleh clear balik. Macam you belajar degree sangat penting dan kritikal untuk saya. Saya rasa saya peringkat belajar yang paling susah untuk saya ialah degree. Sebab bila saya buat master, saya buat finance. Mungkin sebab saya buat finance juga, PhD saya. Pemahaman peringkat degree, maybe because I have good teachers yang ni, jadi dia menyebabkan saya buat, dia tekan, faham konsep, lepas tu you boleh ni. Marilah gajah ke rimau pun you boleh faham. Maknanya bila cikgu we faham asal ni, lepas tu you belajar sendiri je. Maknanya bila benda-benda lain, kita takut pemahaman awal tu salah ajaran, jadi sesat ke. Bagi saya lah, kalau saya belajar dengan a good professor, saya nak walk mula-mula. Dia bagi saya point sikit, at least saya boleh belajar sendiri lepas tu. Walk sikit tu saya nak daripada tu. Sebab kalau kita belajar dengan orang tu, dia tak beri banyak. Dia macam, dia bagi kita penuh, macam benda yang pasal dia bagi sikit je rungkai. Yang rungkai tu kita boleh lerai macam permasalahan. Bagi saya lah, bukannya, maksudnya you belajar tu you nak spoon feed. Maknanya, waktu cara kita menuntut ilmu, bagi saya lah. Mungkin cara tu pesen lama, tapi saya memang pesen lama lah. Saya style makcik sikit, saya bukan generasi agak pemikiran macam anak saya mungkin dia nak e-book dia boleh baca. Macam saya tak boleh baca e-book. Sebab universiti ada UiTM, dia nak bagi saya soft copy thesis yang 300 page. Allah, sebab dia kata tak boleh pun because MCO ni, PKP ni. Allah, saya nak baca kena pakai dekat, tak sama bila you baca baca buku ke. Saya suka hard copy tu macam you ada feel. Tak sedap. Tak ada feel tak. Baca tasbih kan. Kalau untuk Muslim, dia ada digital tasbih, beza dengan tasbih macam saya. Kalau saya suka orang hadiah saya tasbih, macam especially tasbih ada kayu-kayu yang, sebab dia ada rawatan perubatan lah. Macam saya naikkan tak, saya ada. So dia sangat, saya rasa bila tasbih tu, sebab tu saya tengok ada ustaz tu khabar, dia kata cari tasbih, jangan tasbih plastik. Sebab batu dulu kan dia buat tasbih orang dulu macam zaman dia pakai batu kan berat, dia letak dalam poket. Tapi sebab tu tasbih tu akan jadi bukti yang, sebab dia hidup, batu hidup, plastik dia tak hidup. Sebab tu dia batu atau kayu. Sebab tu ada orang buat apa bagi tasbih kayu, kita boleh beli handphone mahal-mahal kan. Macam saya dapat hadiah Note 20, Note 25 Ultra yang husband saya bagi. Sebenarnya saya excited. Saya tak reti, saya bukan. Tapi saya excited sebab saya kata bagilah saya hadiah handphone ni. Saya dah lah ni kan, kalau saya Mak Ali saya dia. Tapi saya excited. Padahal Note 9. Sebab saya excited dengan function dia. Macam awesome lah. Tapi saya tak reti guna pun. Saya
Husband saya, you ni yang Note 9 you beli dulu yang tapi saya kata dia punya function ni dia super macam, tapi sebenarnya saya nak guna saya tak pandai. Tapi dia punya perasaan macam itulah nak covernya. Kalau macam saya ada orang hantar saya nak hantar tasbih yang kayu tu, saya kata yang kat tu ada post tak sampai-sampai lagi. Saya looking forward lah sebab tasbih yang kayu yang tu lah. Tapi macam bagi saya ada orang kan balik Mekah dia bagi yang plastik, kita ambil, jangan kata saya tak nak yang plastik, ambil, jangan tak ambil, kita kena menghargai orang bagi kan. Tapi yang saya dengar kalau kita pegang benda tu kan beza dengan digital, dia buat benda tu hidup, nanti benda tu akan jadi bukti kita lah kalau kita bawa benda tu dalam handbag, dalam poket kan benda tu at least kita tu lah. Entah tak tahulah tu pesen tu lah sebab saya ni selalu Tuhan uji dalam sejak 2014 Tuhan uji berat dari segi kesihatan lah maksudnya. Tapi saya rasa ujian tu sangat saya sukalah dengan ujian tu walaupun kadang tapi dari segi gangguan kelas lah. Sebab kadang mungkin sebab saya tak jaga kesihatan dari segi perkara yang itu kes silap ubat doktor tak perasan. Dari segi sebab kita tukar ubat dia dari segi dos tu dia jadi side effect ubat tu, overdose ataupun kadang setengah ubat tu saya tak sesuai. Gitulah ada benda-benda juga bila ubat tu dah tu, sebab dia ada side effect ubat ni memang bahayalah. Ada setengah tu memang ada setengah ubat yang kuat tu saya hanya boleh guna 3 bulan je, tapi kadang-kadang saya minta guna lebih lama. Kadang benda-benda bila yang penting jangan guna ubat lah, pergi for nature. Jadi you muda-muda ni jagalah kesihatan. Makan jangan makanan yang viral. Saya tengok pun makanan anak-anak saya mac and cheese dong. Takut. Saya pun makan fast food semua. Takut rasa. Tapi alhamdulillah lah. Dia kena Don't worry. exercise banyak lah tu. Sekarang ni Dia kena exercise banyak, jangan makan saja. makan. Lepas tu sekarang ni online jadi kita kurang. Tapi orang Jepun sihat dan kalau masa saya pergi Jepun kan tak jumpa orang tua dekat airport tu, orang tua kerja umur 80 sihat, memang muka berkedut tapi jalan dia pakai tongkat dia jalan laju daripada kita yang tak pakai tongkat ni, kita orang lah masa kita orang group. Lepas tu dia sihat, dia kerja, dia jalan sangat laju macam. Lepas tu susah nak cari orang Jepun yang gemuk, semua slim pemakanan dan gaya hidup dia. Dia suka jalan kaki hanya tak silap saya orang Jepun. Saya kalau boleh kan nak parking kereta tu depan pintu bilik office kan, kita lah kan. Kurang berjalan, bila berjalan sikit ke library kat blok tu sana, penat je rasa, dah lama tak jalan. Kalau boleh parking kereta tu nak rapat ke longkang. Itu rasa baik sebab dekan ke parking depan. Diorang suka berjalan. Diorang suka berjalan saya perasan. Dan diorang kan tua-tua kerja tau. Diorang pakai tongkat ada, tapi pakai tongkat jalan laju. Umur 80 sihat. Ya Allah, Masya Allah. Macam antara negara yang sangat bersih, sangat berdisiplin. Sangat selamat you rasa. Switzerland, selamat. I wish boleh pergilah. Lepas pergi Mekah nanti dah habis COVID ni. Tak tahu bila COVID ni nak habis. Tak tahulah. Tapi antara negara, tapi bila you pergi Indonesia, you pergi, ada setengah negara yang banyak Muslim, you rasa tak selamat. Tak tahulah kenapa. Kan, bayangkan you hilang barang, you tertinggal train, you boleh dapat balik beg tu. Memang, kalau hilang kat Malaysia, memang wassalam dah lah kan. Diorang boleh trace balik, very tu macam disiplin, jujur, akhlak, sopan, tak berebut, beratur. Macam kita, nak kalau kita tengah lapar kan, tak kira dah aku lapar ni. Beratur, sangat disiplin, on time, semua ciri-ciri yang bagus yang kita patut ada. Sebab tu bangsa dia maju dan sangat menghargai ilmu. Masya Allah, dari segi buku, budaya, you pergi kat universiti, you can see, kalau you still young kan, I memang go travel, please. Duit pergi travel, lihat. You travel tu, you learn something lah, bukan you travel tu, I think travel lah, you travel, you belajar tu memang, tapi jaga diri lah. Memang banyak benda lah you boleh tengok.
Saya rasa generasi sekarang muda-muda ni dia orang suka travel. Tapi sekarang ni kondisi is not macam memang tu lah. Hopefully lah we find a good vaksin kan. Yang Norway pun ramai meninggal lepas suntik. Saya pun takut nak suntik vaksin. You kena suntik kan. You tak adalah minta you suntik dulu baru I yang last suntik. Baca kat berita yang Norway 23 orang 2-3 hari lepas suntik meninggal. Especially yang tua yang ada alahan tu meninggal. Lepas tu yang tak meninggal tu dia dapat side effect yang very bad lah. Demam yang sangat teruk. Gitu. Dia tak sama. Okay. Benda ni pula. Dah stop mana. Kalau tak ada kita akan buat kelas tu saya cover 2 topik ni penting. Lepas tu payout policy tu boleh baca. Dia lebih baca. Tapi saya akan highlight yang penting-penting. InsyaAllah kalau ada point yang you kena highlight sebelum final saya bagilah. Tapi saya tak akan bagi tips. InsyaAllah lah boleh. Yang penting jawab soalan tutorial. Okey. Ini macam tu lah dari segi ni. Okey, kita pergi pada operating leverage tu. Operating leverage dia sama je. Kita nak stop jam berapa ya? Ghost? Masih Ashraf je. You ada kelas kan jam 5? Ada kelas. Saya pergi lagi. You akan pukul 5 kan pensyarah? Saya lecture pukul 5. Okey saya sebab you nak semayang Pak suku saya berhenti lah. The use of fixed operating cost, operating leverage. Sebab what is leverage? Leverage is the effect of fixed cost. Jadi bila you balik pada definisi asal leverage, kalau operating leverage kan, to magnify sebab kalau OL ni melibatkan sales dengan EBIT. Ni EBIT ni dia panjang lah ni kan. Maknanya EBIT lah sini. The use of fixed cost, operating fixed cost ni dia guna belanja. Dia belanja ke atas fixed cost ni, operating fixed cost ni untuk magnify. Magnify ni apa? Meningkatkan kan kok? Magnify. Kesan changes in sales, the effect of changes, perubahan dalam sales, changes ni in percentage lah, ke atas on, ni ada on ni, ke atas earning. Kita guna fixed cost ni untuk fixed cost ni kat mana? Dekat operating leverage. Okay. So dia akan berubah daripada EBIT 1, EBIT 2 sini. Bila you baca soalan nanti baru you conclude. Saya nak you baca dululah, nanti baca kat rumah dulu. Ni. Okey. Ini sebab dia punya ni dia akan bila you punya dia punya macam mana penggunaan fixed operating fixed cost dengan variable cost ni, dia perubahan ke atas ni. Okey. Okey, yang ini dia nak cakap peningkatan sales sebanyak 50%, maksudnya daripada jual 1,000 unit kepada 1,500 unit, dia meningkatkan sebanyak 100% dalam earnings sebelum cukai lah, sebelum tax. Maknanya daripada 2,500 kepada 5,000. Itu maksudnya you dia punya ni changes in sales ni, perubahan ke atas. Yang ni you kena take note.
perubahan dalam jualan lah. Sales revenue sama ada dari segi unit ataupun dari segi harga akan memberi kesan ke atas EBIT dia. Yang ini ni you nak tengok you menggunakan fixed operating cost lah, sebab of course lah penggunaan tu secara langsung, sebab bila you guna EBIT ni you tolak apa fixed cost, you tolak yang inilah. Macam mana you boleh meningkatkan kesan maknanya perubahan dalam sales ni akan saya nak cakap benda tak sama dengan yang saya nak cakap. Perubahan dalam sales ni akan you manipulate perubahan dalam sales untuk memberi kesan ke atas EBIT. Tu je key dulu. Bila ayat ni untuk menunjukkan ni maknanya kediam benarnya. Okey. You maknanya sekarang ni say you meningkatkan dari segi Q. Dia tak semestinya Q, price pun boleh. Q ni sebab dia dia punya break even point you naikkan, you dapati bila you tingkatkan jualan you, you boleh meningkatkan you punya earnings you sebanyak actually secara penjualan you daripada 1,000 ke 1,500 yang 50% je dia punya changes tu. Tapi changes in earnings sebelum cukai dan ni interest tu you meningkat sebanyak 100%. Itu you nak tunjuklah apa tu. Macam mana you boleh magnify benda tu. Tingkat you belajar 1 jam tapi you dapat impact dia lebih banyak daripada you gitulah. Kes ni dia itulah. Ini dia, yang ini you boleh kesan ke atas EBIT ni. Itu maksudnya EBIT EBIT dia ada latihan EBIT dengan sales yang ini. Sebab yang ini kan EBIT dengan sales. Sebab perubahan ni dalam sales. Sebab yang ni operating ni dia antara sales dengan yang ni. Nanti kalau financial leverage EBIT dengan EPS. EPS yang last kali kan tadi kan income statement kan. Faham tak? Sebab tu you kena faham yang key tu. Jadi bila baca tu you rasa rasa nak marah je kan. Saya hanya tunjuk apa maksud dia EBIT for various or sales. Jadi you buat various sales, you tengah sales tu dia bagi contoh case 1 dengan case 2. Yang ini dia tingkatkan daripada 1,000 ke 1,500. Yang ini dia turunkan. Tapi dua-dua ialah yang ini decrease 50%, yang ini increase. Apa kesan dia ke atas EBIT? On EBIT. Perubahan in sales on EBIT. Tapi dia manipulate yang kat sini lah. The use of operating leverage. Operating ni. The use of. Tu maksud ayat dia. The use of operating cost. Untuk dapat operating leverage tu. This is operating cost lah. Kan variable fixed cost tu. Cost of variable ni yang cost barang dijual tu kan. COG apa. You orang accounting lagi itulah. Saya jarang ni guna benda ni. Management lagi terror lah. Yang ini you nak tentukan base level. Sales buat ke atas. Letak EBIT ni atas. Nak kira DOL. DOL ni dalam point 2. DOL equal sama juga 2 ke 3. Jangan tulis ringgit pula. Berapa kali? Kalau siapa tulis ringgit ni saya memang akan tolak. Definitely saya akan tolak markah. You bagi dalam bentuk amount. Dia bukan amount. Alright. Dia dalam ni. Sebab dia dalam bentuk ni. Percentage dalam unit. Berapa kali. Okay. Ini formula 13/4. Formula ni lah yang nak pakai. Aku cakap. Formula equation 13.4 ni dia derive je. EBIT ni Q. Yang ini daripada equation 13.2 kalau you boleh ingat. Yang ini yang dia dikeluarkan. Maksudnya change EBIT. Yang ini yang panjang. Bawah tu ringgit atau atas tu sensitif. Apa beza ni dengan ni? Yang ini ada fixed cost. Yang ini yang
Yang ini tak ada fixed cost. Tapi yang inilah yang sah. Bila you jawab soalan final kena tulis yang ni, ada markah ni. Jangan direct, at least cara, sebab kadang saya akan suspect you tiba-tiba jawapan DOL equals 2.0. Ada student jawab. Dia jawab betul, dia dapat lah. Mungkin markah dia 2 ke, dapat markah. Tapi markah working, jalan kerja dia tak dapat. Sebab saya memang nak tengok ni, you masukkan value ni. Untuk final, kena tunjuk jalan kerja. Kecuali dia memang pakat meniru lah. BFF forever. Okay, I trust you. Kalau meniru tu tanggung sendirilah kan. Sebab saya tak tahu. Kalau saya tahu, saya ambil tindakan kan. Kalau maknanya kita bagi arahan tidak dibenarkan meniru masa final exam. Jadi kalau meniru tu, you punya pasal lah kan. I dah tu memang tak boleh control. Saya akan boleh buat apa yang beyond control lah. Okey, kalau dekat dewan ke kita boleh control lah. Tu pun ada yang meniru. Dia meniru dan terlepas. Memang boleh terlepas. Rezeki dia terlepas. Tapi dia ada lah. Dia terlepas kat dunia boleh. Okey, dan kita biarlah you dapat bawah sikit. Berkat ke? Barakat tu. Dapat A++, tapi semuanya you meniru. You upah orang ke, upah someone sebab you nak bekerja buat panda ke semua kan. Jadi you upah adik you yang jawab soalan final. Berkat ke? Tahulah. Okey. Saya pun takut juga. Saya pun rasanya banyak juga benda bercakap pandai kan. Kadang takut. Saya pun rasa sama juga. Okey, itu je isu dia. DFL pun sama. Cuma DFL ni, saya nak bagi tahu nanti saya akan berhenti dekat DFL, saya akan sambung ni lah. Sambung balik dari sini. Financial, bila you cakap financial leverage, dia punya konsep dia sama je. Yang ni, dia tadi kan item tu dia start EBIT. EBIT dia start dengan EBIT dia berhenti kan. EBIT dia tolak dia tolak interest, tolak tax, tolak preferred dividend. Ada 3 dia tolak tu. So you kena go back to basic. So sekarang ni you kena tahu apa key point dalam chapter ni. Ni dia kata common fixed financial cost ni yang inilah. Ni memang guana pun you untung ke, you rugi ke, you kena bayar ni. You ada hutang you kena bayar, tetap je. You ada issue stock preferred stock, you kena bayar dividen dia, tetap je. Yang tu. Regardless of the amount of EBIT available tu. Kalau you tak ada duit EBIT tu, you nak bayar, you tak ada pun, you kena bayar kau. Tu yang tax tu dia bagi pasal dalam soalan lah tu. Ya, it will be given. Dalam soalan tu memang 15% ke 20% dia bagilah. Tax tu dia ikut, kalau you untung banyak, tax you akan lagi banyak lah. Kalau 15%, sebab 15% daripada jumlah EBIT you kan, earnings you, profit you punya untung operasi you kan. Dia kalau tax rate tu lagi tinggi, lagilah banyak. Kalau untung you sikit, cukai pun sikit lah. Tapi yang ini tak kira, you untung banyak ke untung sikit, you kena ni. Lepas tu ini dia punya apa ni? Financial leverage. Okay. Ini dia tengok ni dari segi Financial leverage. sebab dia nak tengok yang sales ni, yang ini total dia, sebab untuk DFL dia kira daripada EBIT sampai EPS. Nanti dia you study ke atas EPS. Tadi ke atas EBIT. Yang EBIT ni kan dekat di duduk atas kan. Kalau ikut income statement kan. Sebab kesan ni you tengok formula dia. You tengok the magnify the effect of changes in EBIT on ke atas EPS. Tadi changes in sale ke atas EBIT. Untuk DOL, yang ini DL. Saya tunjuk secara cepat ni.
Lepas tu yang ketiganya ialah ni dia tunjuk. Yang ketiganya ialah DFL. DFL. Degree of Financial Literacy. Oh, yang ini dia tunjuk yang Yang ni yang lain lah tu. sebab EBIT yang ini untuk kira base level EBIT ni a bit tu ni tapi okey je yang ni sebab dia melibatkan ni interest tu ada base level. EBIT sebab dia ada Yang ni comok ah. sebab dia melibatkan sebab you ada bayar preferred dividend, dia tengok soalan lah. So EBIT ni ditolak interest, tolak preferred dividend berapa dan cukai dia kat atas ni. Dia ada sebab dia ada 3 kan. So Ni soalan. Okay doktor. Okay. Kalau total leverage yang atas sekali ialah sale ke atas EPS. Yang ni yang atas sekali sale revenue total. Ini ada cara yang pertama. Dan DTL juga, you boleh buat operating leverage darab dengan financial leverage. Yang ini, katakan you dah kira operating leverage dapat 2.0. Yang ini you kira you dapat 3.0. Sama ada you nak menggunakan formula jalan panjang, guna equation 13.8 ataupun yang you dah kira previously calculated tu you masukkan tu. Yang ni pun saya kira shortcut lah tapi it is correct. Maknanya ada 2 cara lah. Ada student mungkin nak ambil jalan dia nak ambil leisure, dikira daripada awal balik kan, so panjang sikit lah. Tapi ada student dia nak ikut jalan ini, dia saya kira sama je lah. Maknanya dia boleh ataupun tapi sekiranya soalan tu tiba-tiba disuruh kira DTL direct which is jarang lah. You kena kira tu lah. Tunjuk yang ni lah, at least you tahu dua-dua cara. Itu maksudnya. Yang ini memang pengiraan yang ni lah kiranya paling yang belakang tu tak ada apa dah. Optimal ni dia tak ada apa dah. Yang ini je lah. Nak kira OL, FL, operating, dan yang ketiganya DTL. Lepas tu ada yang seterusnya saya nak sambung yang tu optimal capital structure. Apa maksud bila soalan tu nak EBIT, EBIT tadi apa sales EBIT ke? EBIT apa dengan EBIT EPS tadi? Ada sekali kan kesan EBIT pada EPS ada. Nanti saya recap balik. Okey. Saya tengok yang ni. Lepas tu kita masuk yang ni tak adalah. Types of capital yang ni lebih pada pemahaman yang tadi, dia calculation dia boleh tricky. Yang ni pada teori tak ada apa dah. Semua kita panggil optimal tu ialah pada keadaan kita minimize the cost, maximize the value. Nanti saya what is optimal capital structure nanti dia tunjukkan dekat takap mana ada tak dalam itu saya rasa masa saya recording lama dah tak ingat dah. Alright. Ni ada. Nanti saya akan terangkan lah secara detail. Yang ini you fokus sebelum kelak you fokus untuk faham OL, FL dengan DTL. Yang lain will be insyaAllah okey lah. Dia sikit-sikit je ada task sikit je lah. Saya akan twistkan tu. Saya akan simplifykan macam mana you nak faham. Tapi the rest you kena study juga on your own. Sebab tu saya nak sangat you baca textbook especially untuk final. Untuk mid semester text, mid semester exam hari tu you ada multiple choice you boleh tembak. Tapi soalan essay takkanlah you. Kalau you ada textbook lagi best you boleh jawab dengan lebih baik. Sebab you ada masa paling minimum pun saya rasa dalam 4 jam, 3-4 jam lah dia beri. Kalau sistem buka 24 jam mungkin dia akan beri masa lah. Pagi Doktor, doktor beritahu kan yang struktur soalan chapter mana kan? Boleh insyaAllah. Kalau ada apa maklumat saya akan tanya Dr. Zal dengan Dr. Husni.
Sebab dia orang yang compose question semua setting. Memang saya lepas tangan semuanya lah pada the two lecturers tu. InsyaAllah okey. Sebab yang kira-kira yang kena banyak yang Tapi apa, yang paper kita ni three, memang confirm ada. Yang ni memang confirm. Asrah jangan worry lah. Memang confirm. Dia antara yang tu dan mungkin dia nak tunjukkan. Sebab tu you kena faham yang soalan, dua soalan yang saya bagi tu semua soalan level integratif tu. Bila integratif tu maksudnya soalan susah. Dia dah integratekan elemen penting. Kalau soalan basic tu dia hanya fokus pada satu tu. Soalan integratif yang pertama tu memang dia A, B, C, D. Calculate operating break even. Lepas tu calculate ni. Lepas tu yang F tu paling challenge. Use DDOL, DFS to predict dekat changes. Yang ni memang saya expect ramai tak boleh jawab lah. Lepas tu yang 13/24 tu, you kena dia towards the end lah yang kita tak cover lagi. Jadi maksudnya saya bagi soalan dua-dua integrative which is difficult level. Dia awal-awal kalau integrative tu dia soalan tu dah integrate semua elemen penting yang untuk bahagian leverage punya measures. Yang integratif sekali lagi untuk bahagian optimal capital structure. Dan soalan tu agak susah lah. Jadi kalau you faham, you boleh buat on your own, mungkin susah you buat in group. Nanti so hopefully by next week kita semua dah boleh submit lah hujung minggu depan kan. Sebab hari Ahad, hari Sabtu ni saya nak cover capital budgeting cash flow which is also difficult. Lebih susah lagi sikit daripada yang ini. Daripada capital structure leverage ni. Tadi sebab topik ni yang kena ingat, topik chapter 13 ni dia cover leverage and capital structure. Tadi kita cover leverage tapi leverage yang kita cover tu tak habis pun lagi kan. DTL kita pun tak cover, ada sikit-sikit. Maknanya capital structure, optimal capital structure tu kita tak cover lagi. So kalau you terror dua leverage tu termasuk OL apa konsep OL, FL, DTL dan you perubahan changes apa dah terror dan konsep optimal capital structure memang ngam lah. Okey lah tu insyaAllah. Sebab tu I sangat-sangat highly suggested highly recommended you baca textbook lah. Kalau you buat scam pun you jangan bagi tahu kat saya lah, saya tak nak terlibat lah, make it. Kalau kita buat jahat kan, bukanlah jahat lah. Maksud kita kena diam-diam, kita tak boleh war-warkan kejahatan kita pada orang aib kita kan. Gitu kan dalam hadis pun bagi tahu kalau kita buat apa-apa kesalahan, kita tak boleh berbangga dengan dosa atau kesalahan kita kan. Ada orang dia suka, dia bagi tahu semalam aku kalau kita buat ke tersalah minta ampun, kita susuk dah, sorok. Susuk tu maksudnya sorok. Kita simpan kita punya perkara yang tak bagus kan. Tu aib kita, aib orang apatah lagi kan. Okey, nanti saya akan sambung balik untuk yang ini dan hari Ahad kita ada kelas. Hari Sabtu kita start pukul 10 insyaAllah. Okey. Maaf ya, saya tak on video. Okey. Hello? Okey. Okey, kita dah 4:20. Kita stop boleh? Isi attendance ya. Saya minta maaf. Okay. Tapi insyaAllah Ashraf, saya dah buat recording tapi saya dah buat hari tu last 2 weeks untuk sebab kelas ni patutnya 2 minggu lepas. Tapi saya yang belakang tu saya agak tak berapa kemal. Nanti saya kena record balik. Jadi saya ingat saya nak merge. Mungkin saya akan buat dalam dua lah leverage. Satu sebab bila saya try buat dalam satu recording dia panjang, penat. Jadi bila
kena buat macam mungkin 3 bahagian lah. Jadi saya dah buat yang leverage sikit, ada benda yang tertinggal saya buat lagi satu. So sebab topik ni agak slide pun dalam 130 lebih. Jadi memang panjang. Leverage satu bahagian, capital structure satu bahagian. Sebab benda tu interrelated dan dia memang tu. Kadang kita bila cakap leverage, it is referring to capital structure. Dia macam guna pun kalau secara layman kan, tapi secara kasarnya kesan fix punya cost tu. Okay, you kena faham yang asas tu. Apa maksud leverage? Bila orang you sebut leverage tu. Dan benda tu you memang kena baca banyak, kena faham betul, kena benda tu ada kat kepala. Okay, ada kat hati lah maksudnya gitu. Okay, nanti yang ada satu lagi topik yang mencabar iaitu risk and return tak masuk final. Okay, sebab saya kira bagi assignment tu ada 2 group assignment tu nanti pasal assignment saya tak boleh nak tu hari ni. Nanti hari Ahad ke hari Sabtu saya tak nak cerita pasal assignment. Saya nak fokus siapkan untuk topik ini dan ni. Topik capital budgeting. Maknanya kalau apa-apa tertinggal kita cover hari Ahad dan hari Selasa tu. InsyaAllah. Banyak dah. Hari tu saya bagi tahu apa topik final, saya tak ingat dah dekat Telegram yang masuk final. Ya, Datuk. Saya cari balik lah. Banyak sangat. Dia kan. Okay, topik ada sini. Pin lah kalau yang group you pin dekat. Tapi yang ini secara kasar no, sebab hari tu Dr. Z bagi tahu je ke saya kan. Topik WACC tu tahu kan? Apa WACC topik apa gitu? Yang ada COC. You belajar setiap komponen of capital, bahasa hujung sekali WACC. Saya pun dah lupa. You tak boleh lupa. Saya lupa dimaafkan. Lepas tu you kena capital budgeting ni. Jadi topik you cost of capital WACC. Maksudnya WACC tu memang dia last sekali memang wajib masuk. Capital budgeting ni yang topik kita nak cover ni, dividend policy yang payout policy ada chapter sebelah kot. Leverage, EBIT, EPS. EBIT, EPS tu yang last optimal capital structure tu lah kan. Kita nak cover ada kita tak tahu lagi tadi. Itu maknanya confirm masuk lah tu. Dan format soalan saya cakap tu struktur kan sebab saya diorang belum finalize lagi, tapi setakat ni kalau sebab itu sekali saya cakap struktur kan kalau ada MCQ tapi tak finalize lagi, tapi you kena study as if structure dululah saya advise. Tapi bila you study macam betul-betul, nanti kalau ada MCQ tak ada masalah sangat, senang cari. Ada berapa topik? 1, 2, 3, 4. Best tu. So kita payout policy, dividend payout ni dia banyak ni dia tak tough, dia macam baca-baca gitu tu. Tu adalah tu. Baca dulu. Tak tu sangat. Yang capital budgeting cash flow tu susah. Okey. Saya minta diri dulu Kita jumpa lagi hari Sabtu. InsyaAllah recording untuk 2 topik ni saya buat. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Datuk. Assalamualaikum. Baik, isi attendance.